Okey, baiklah, jam cikgu dah tunjukkan 10.55 pagi, jadi cikgu akan terus bermula untuk PDP kita pada hari ini. Okey, cikgu harap awak dah bersedia. Okey, link kehadiran, siapa yang baru masuk dia tak nampak. Okey, dia mungkin tak nampak pada ruangan chat untuk link kehadiran, tak apa, cikgu akan kongsi nanti. Okey, di akhir Google Meet nanti cikgu akan kongsi semula untuk link kehadiran. Okey, jadi cikgu harap siapa yang dah isi link kehadiran sebentar tadi jangan kongsi lagi dengan kawan-kawan di dalam Telegram. Okey. Baik, kalau awak tak sempat isi kehadiran sekarang, tak apa, jangan risau. Satgi sebelum akhir Google Meet kita, cikgu akan share semula link kehadiran. Okey. Baik, okey, dah 29 orang dalam kelas. Okey. Boleh nampak apa yang cikgu dah paparkan ya? Boleh nampak supaya cikgu tahu apa yang awak nampak pada skrin awak. Siapa-siapa tolong respon kat cikgu, tak apa on mic untuk respon kat cikgu. Textbook. Textbook, okey, baik. Okey, so cikgu harap dah bersama awak dah ada dah textbook dan juga test pad. Sekali lagi cikgu ulang untuk kelas cikgu, memang kita akan reference yang utama kita textbook lah. Okey. Okey, sekejap. Okay. Reference utama kita textbook sebab kita PDPR cikgu tahu ada kekangan-kekangan, mungkin ada yang tak dapat join Google Meet, ada yang susah nak dapatkan capaian internet, jadi dia memerlukan satu yang hard copy lah, jadi maksudnya kita reference kita pada textbook. Okay. Segala latihan cikgu akan bagi melalui textbook. Okay. Jika ada latihan-latihan tambahan, cikgu akan bagi secara soft copy. Kalau awak ada kemudahan printer boleh print, kalau tak ada awak salin sahaja. Kalau cikgu bagi handouts lah. Okey, tapi buat masa sekarang latihan adalah berdasarkan textbook. Okey, apa yang awak akan belajar pada hari ini adalah topik yang pertama iaitu chapter 1 variation. Okey, variation. Macam cikgu dah explain dalam kelas yang lepas, variation ni ada kaitannya dengan tajuk yang awak dah belajar semasa tingkatan 1. Ia ada kaitan dengan tajuk rate ratio proportions. Okay, dia ada kaitan dengan proportion. Jadi bukanlah benda baru bagi awak. Okay, dan tajuk ni juga untuk variation ni selain daripada rate ratio proportion, dia ada kaitan dengan algebraic equation. Macam mana awak selesaikan algebraic equation? Okay, kita apply balik sahaja apa yang kita dah belajar semasa tingkatan 1 hingga tingkatan 4 lah. Okay. So what will you learn in this topic, in this chapter, ada 3 sahaja. Okay. Okay, ada 3 sahaja iaitu yang pertama direct variation, inverse variation and combined variation. Sangat mudah, tajuk ni sangat mudah. Okay, sebab awak dah ada pengetahuan sedia ada dah. Okay. Okay. Tapi untuk kelas hari ini cikgu cuma akan cover untuk direct variation. Okay, direct variation. Okay, kenapa nak kena study this chapter? Okay, actually in our daily life kita selalu guna. Kita selalu guna variation ni ataupun kita guna yang proportion ni, pengetahuan tentang proportion ni. Okay, contohnya kalau cikgu nak sekarang ni jom kita pergi buat donat. Siapa tahu buat donat? Ada yang tahu buat donat? Macam mana cara nak buat donat? Tahu makan je. Tahu makan saja. Yang girls mungkin tahu macam mana nak buat donat. Ataupun cikgu tahu ada juga yang tahu nak buat kek. Pernah buat kek kan? Ni PKP ni duduk di rumah tolong mak. Tolong masak kan. Jadi bila nak buat sesuatu, nak masak ke, okay, awak ada guna proportion tu. Okay, contohnya sekarang ni nak buat kek, sebiji kek tu berapa cup untuk tepung nak kena guna. Kalau sebiji, katakan tepung awak nak guna 2 cup.
untuk sebiji kek yang kecil tu. Kalau awak nak buat 2 biji, so awak akan increase amounts of carb tu kan. Bilangan tepung tu akan kita increase. Itu ada kaitan dia. Okay, selain tu daripada untuk science and mathematics pun memang banyak guna variation ni. Okay, itu serba sedikit tentang kenapa nak kena belajar this topic. Alright. Okay, kita tengok tentang 1.1 direct variation. So, the learning standard for today is explain the meaning of direct variation. Nak tahu apa dia direct variation. Ni contoh yang cikgu explain tadi. Okay, ada gambar chef kat sini. 5 cups of rice for 10 servings. Okay, yang ni 5 cups of rice for 10 servings. Okay, and then kalau 10 cups of rice for 20 servings. So kita dah nampak relationship between two quantities. Okay, two quantities. Okay, two quantities. Apa two quantities involved in this situation ni? Tolong respon. Kalau tak mau nak bercakap, boleh tulis pada ruangan chat. Apa two quantities involved dalam yang situation yang ni? 5 cups of rice for 10 servings. Okay. And then 10 cups of rice for 20 servings. Apa two quantities? Kalau siapa ingat belajar masa proportion, kita ada belajar about relation between two quantities. Two quantities yang involved dalam ni ialah cups of rice, okay, cup of rice, okay, quantity yang pertama, dan satu lagi untuk bilangan servings. Itu two quantities. So kita nak tengok relation between two quantities. Okay. Bila sebut direct variations, katakan okay, quantities yang pertama katakan Y. Okay. Quantities yang kedua katakan X. Okay. Bila Y increase, X also increase. Itu direct variation. Ataupun bila Y, okay, tadi cikgu sebut Y increase, X increase. Kalau Y decrease, X also decrease. Itu direct variation. When Y increase by 2, X increase by 2. When Y decrease by half, X also decrease by half. Okay, dia punya perubahan tu perubahan yang proportion. Itu yang cikgu sebut ada kaitan dengan topik semasa tingkatan 1. Okay, itu direct variations. Okay, awak boleh tengok pada textbook awak. Okay, a chef needs to decide the amount of ingredient to be used according to the number of servings. Okay, if the ingredient use increase, then the number of serving increase. Tengok pada perkataan yang dia guna. Ingredient use increase. Okay, serving. Okay, ni ingredients. Okay, quantity yang pertama. Kalau quantity yang kedua, number of serving. Okay. Alright, so this one cikgu namakan sebagai Q1 sebagai kuantiti yang pertama, this one Q2, kuantiti yang kedua. Ataupun boleh juga kita namakan this one Y, this one X. Ataupun kita wakilkan dengan apa-apa sahaja alphabets. Okay. Okay, kat sini, okay, kalau ingredient increase, number of servings also increase. On the contrary, if the ingredient use decrease, then the number of servings decrease too. Itu relation between two quantities. Perubahan dia perubahan yang sama. Itu yang dinamakan direct variation. Okay. Contoh yang lain awak boleh tengok dalam textbook ada juga. We often face situation that involve the relation of quantities changes. For example, the distance travel, okay, the distance travel and the taxi fare. Okay, type di ruangan chat. Apa dua kuantiti yang involve untuk first example ni? Type di ruangan chat. Apa two quantities yang involve dalam first example? The distance travel and the taxi fare. Awak bersama cikgu ke tak ni? Siapa-siapa? Okay. Okay, ya. Yeah. Distance
Okay, kuantiti yang pertama is distance travel. Okay, kuantiti yang pertama ialah distance travel and kuantiti yang kedua is taxi fare. These two quantities ada dia punya relationship dia. Okay, kalau distance kita travel increase, so taxi fare also increase. Okay, itu maksud dia. Okay. Other example yang dia bagi dalam ni, the amount of interest earned over a period of time at certain interest rates. So two quantities involved dalam the second example ialah amount of interest earned and period of time. Bila kita simpan lebih lama, lebih banyaklah interest yang kita akan dapat. Okay, ada kaitan pula dengan tajuk form 3 consumer mathematics. Okay, about savings. Okay. So dalam this topic awak akan apply apa yang awak dah belajar semasa 3 tahun 1 hingga 3 tahun 4. Okay, cikgu tak go through untuk my mobilization 1. Yang ni awak boleh explore sendiri. Okay, cuma kita terus tengok pada dia punya conclusion. Direct variation explains the relation between two variables. Tadi cikgu sebut two quantities. Okay, boleh juga sebut sebagai two variables. Ada two variables such that when variable y increase, then variable x also increase at the same rate. Dia mesti pada same rate sebab dia mesti proportion. Okay, so this relation can be written as y varies directly as x. Okay, bila relation dia kita nampak when y increase and also increase at the same rate ataupun proportion, okay, kita boleh tulis sebagai y varies directly as x. Okay, kita sebut y varies directly as x. Okay, ataupun x varies directly as y. Okay, itu dia cara kita nak sebut tentang dia punya relation between these two variables. Okay, look at example 1. The total wage of a part-time worker as a promoter varies directly as the number of hours he works. Okay, so dekat sini ada two quantities yang involve kat sini. Apa dia? Apa dia yang dalam example 1? Two quantities involved here. Awak kena tahu dulu apa dia two quantities involved here ataupun two variable yang ada dalam ni. Okay, di sini adalah total wage. Okay, total wage. Okay, dan satu lagi, work Gayatri. Okay, good Gayatri. Okay, total wage untuk the first quantity. The second wage is working hours. Okay, number of hours work. Okay. Alright. So kita tengok pada apa soalan ni minta. State the change on total wage if the number of working hours double. So what happened to total wage? Total wage also will double. Okay, tu dia kata increase or decrease at the same rate. Okay, untuk B, total wage if the number of working hours, okay, dia nak tahu macam mana pada change on total wage if if the number of working hours decrease by 40%. So total wage also will decrease dengan same rate iaitu by 40%. Okay, kalau dia berubah tak sama, maksudnya dia bukan direct variation. Okay, alright. Then C, the number of working hours if the total wage half ni dia maksudnya separuh. Okay, the number of working hours macam mana? Bila wage dah half, jadi number of working hours also half. Okay, itu ialah direct variation. Okay, nanti cikgu nak awak buat self practice 1.18. Okay, cikgu ulang, cikgu nak awak buat self practice 1.18. Okay, salin soalan
dan tulis jawapan dalam test pad. Okey, kemudian awak snap gambar dan awak hantar ke dalam Google Classroom. Sekejap lagi cikgu nak sebut pasal Google Classroom. Okey, sebab cikgu check dalam Google Classroom baru ada 12 orang setiap kelas yang masuk. Sepatutnya lebih kurang 25 orang setiap kelas. Okey? Okey. Okay, we continue. What is the relation between two variables for a direct variation? Okay, kita nak tengok macam kenapa, apa relation dia between two variables ni. Okay, cikgu bagi dalam masa, okay kita tengok daripada number 3 sahaja. Okay, cikgu bagi seminit lebih untuk awak complete this table. Okay, calculate. Okay, tak payah browsing internet, just guna example kat sini. Okay, the taxi rate fare is, dia bagi kat sini RM1.20 per kilometer. Okay, so awak complete kan dalam table tu berapa value untuk fare kalau dia travel 2 kilometer. Okay, cikgu bagi masa untuk awak complete kan. Okay, macam mana nak dapat dia punya fare? Rate of taxi tu darab sajalah dengan distance travel. Okay, dah habis dah isi? Okay, awak akan dapat yang ni lah value dia. Okay, next awak cuba buat untuk y over x. Actually awak belajar yang ni dalam ratio, kan? Awak belajar y is to x equals to, kalau awak nak tulis dalam bentuk fraction, dia akan jadi y over x. Kita nak tengok ratio between the relation lah between these two quantities, travel, distance travel and the fare, taxi fare. Okay, cuba kira y over x, bukan x over y, yang minta y over x. Berapa value yang awak akan dapat? Ya, Gayatri. Okay, akan dapat, semua ni akan dapat 1.2. Okay, semua ni akan dapat 1.2. Okay, y over x tu value dia awak tengok constant. Okay, cikgu ulang perkataan constant. Okay. Okay, value ni value yang constant. Okay. Y over x. Okay. Tengok value yang sama. Dia nilai yang sama. The same value. Okay. Kenapa kita dapat yang sama? Okay, kita tengok. Okay. The results of my mobilization 2 shows that for a direct variation, kalau dia direct variation, the value of y over x is a constant. Okay, nilai dia nilai yang sama. Tak kisahlah fare tu berapa maksudnya distance travel tu berapa pun, tetap sama value untuk y over x ataupun constant tu. Okay, normally untuk this topic kita tulis constant tu sebagai k. Kita represent using k untuk constants. Okay, alright. If you draw a graph for this based on this table of values, awak dah belajar graph function semasa form 2. Cikgu banyak dah ulang-ulang kata form 2 lah, form 1 lah. Cikgu nak tunjukkan kata benda yang awak belajar ni ada kaitan dengan awak dah belajar semasa lower form dan juga form 4. Okay. Alright. Kalau awak lukis, okay, awak plot the graph based on the value, awak akan dapat graph of y against x. Kenapa dia kata y against x? Because yang ni lah. Okay, graph y over against x is a straight line. Okay.
Okay, that pass through the origin. Dia mesti pass through origin. Kalau dia tak pass through origin, that one is not a direct variation. Okay, cikgu ulang. Kalau awak lukis graph, dia tak pass through origin, that one is not a direct variation. Dia mesti pass through origin dan dia mesti straight line. Okay, barulah menunjukkan kata itu adalah direct variation. Okay, the variable y varies directly as variable x. Bila dapat dua benda ni, kalau kita dapat a and b ni, maksudnya y over x is constant, kita dapat value yang sama. Dan bila kita lukis graph, kita dapat graph yang straight line yang pass through origin. Itu adalah namanya variable y varies directly as variable x. Okay. Okay, tengok dalam textbook tu. In direct variation, quantity y is said to be varied directly as x if and only if. Jumpa pula perkataan if and only if. Awak belajar semasa form 4, kan? Tajuk mathematical reasoning. Okay. In direct variation, quantity y is said to be varied as x is if and only if y over x is a constant. Maksudnya kalau y over x, cikgu sebut dalam mathematical reasoning if quantity y is said to be varied directly as x, then y over x is a constant. Ataupun if y over x is a constant, then quantity y is said to be varied directly as x. Okay. So, okay. Constant. Okay. The constant known K tu, okay, kita gunakan untuk represent the constant ataupun kita sebut constant of proportionality. Okay, constant of proportionality. Kenapa dia kata constant of proportionality? Because dia increase and decrease at the same rate. Okay. Okay. Baik, yang ni adalah conclusion based on mobilization 2 tu lah. Okay. Kat sini yang cikgu nak sebut tentang yang pada graph, pada diagram yang kedua ni. Okay. Relation between the value of K and the gradient. Value K tadi adalah constant and gradient of straight line pass through the origin. Yang ni. Actually, okay, yang ni Y and X ni, kita cari dia punya proportion, dia punya ratio ataupun kita bahagikan Y over X. Actually, itu adalah gradient. Kan? Kita dah belajar semasa form 2. Okay, about gradient. Macam mana nak mendapatkan gradient? Awak tahu formula gradient is equals to, okay, sekejap Okay, formula gradient is y1 minus y2 over x1 minus x2. Okay, so kalau kata tahu koordinat dekat sini berapa, x1, y1, then kita cari je lah gradient untuk tahu nilai constant. Okay. Okay, yang ini. For a direct variation, y varies directly as x can be written as, kita sama ada, kita boleh tulis dalam bentuk relation, variation relation, y varies directly. Ini bentuk macam ribbon tu. Okay. Dengan x. Ini dalam bentuk variation relation. Y varies, cara nak sebut dia, y varies directly as x. Ataupun sebenarnya simbol tu means untuk proportion to. Is proportional to. Okay. Okay, ini dalam bentuk variation relation. Okay, kalau dalam, kita nak tulis dalam bentuk equation, okay, kalau kita nak tulis dalam bentuk equation, y, simbol yang variation tu, simbol yang proportional tu, kita tukar kepada equal and then kita tambah constant K. Okay. K
X. Okay, ini Y equals to KX. Asalnya daripada relation Y varies directly as X. Okay, atau dalam nama lain, erti kata lain, K ialah koefisien untuk X. Alright. Okay. Baik. Sekarang ni cikgu bagi masa lebih kurang 2 minit. 2 minit kot. Okay. Untuk awak selesaikan table My Mobilization Tree. Okay. Alright. Yang ini awak isi lengkapkan. Dia dah bagi radius. Sekarang ni kita nak tengok relation ya. Kita nak tengok relation between variable X and X square. Tadi kita tengok X, Y and X. Sekarang ni kita nak tengok dengan X square. Okay, untuk direct variation. Okay, cuba kira. Dia dah bagi radius. Kemudian awak perlu cari area of circle. Apa formula untuk area of circle? Ingat lagi tak? Apa dia formula untuk area of circle? Pi r square. Yes, good. Akhirnya cikgu dengar suara anak-anak murid cikgu. Okay, formula dia adalah pi r square. So awak calculate. Okay, cikgu bagi masa untuk awak calculate. Okay, nilai pi guna 22/7 ya. Okay, lepas awak dah cari area untuk circle based on the radius, awak cari pula square of radius. Okay, cari square of radius. Radius tu awak cari square. Okay, contoh 3.5 square. Okay, selepas awak dah selesai untuk square of radius, awak cari pula cube of radius. 3.5 cube. Berapa value 3.5 cube? Tulis penuh ya. Yang untuk 10.5 ni panjang, value dia 1157. Okay, cikgu tak completekan semua, tapi awak boleh completekan semua. Okay, dah dapat value-value yang ke atas tu, awak cari pula value untuk Y over X square. Maksudnya value yang ni, area ni ialah Y. Okay, area of circle tu Y. Jangan silap value Contoh 38.5 you divide by X square 12.25. Okay, 3.143. 429. Okay, awak nampak pada value yang awak dah dapat tu untuk Y over X square. Apa yang awak boleh cakap? Apa conclusion yang awak boleh nampak kat sini? Untuk Y over X square. Same. Yes, same.
Okay, constant. Yes, kat sini constants. Yes. Okay, awak dapat the same value untuk y over x square. Okay, what about y over x cube? Okay, cuba cari. Macam mana value yang awak dapat? Awak dapat macam cikgu dapat tak? Fatma baru masuk. Ya. Okay. Bukan Razim, bukan y decrease with x cube okay, tak apa, bagus. Bila buat awak tulis kat sini, cikgu boleh nampak awak boleh faham ke tak boleh faham. That's why cikgu minta awak tulis pada ruangan chat. Okay. Okay, kat sinilah yang cikgu nak explain about relation between these two quantities. Kalau awak tengok pada kita dah cari x square berapa, kita dah cari x cube berapa. Okay. Kat sini the relation yang dia nak tunjuk ialah tentang area of circle dengan square dan cube of radius. Okay. Alright. Kalau yang untuk yang pertama ni tadi y over x square, awak dapat the same value. So conclusion yang kita boleh bagi kat sini ialah y varies directly as x square. Sebab kita dapat the same value, constant. Kita dapat value yang constant untuk y over x square. Okay. Tapi untuk y over x cube kita dapat nilai yang berbeza. Kita tak boleh kata dia decrease sebab kita tengok value dia decrease dengan nilai yang tak sama. So sepatutnya y over x cube ni bila kita nak kata dia direct variation, dia mesti dapat value yang sama. Okay, the same value. So this one, y is not varies directly as x cube. Itu Okay, Razim. Terima kasih Razim, bila awak respon kat situ, cikgu boleh explain bagi kawan-kawan yang lain lebih jelas, lebih faham. Okay. Faham Okay, good. Alright. Okay. Ini adalah conclusion untuk my mobilization tree. Okay, nak cerita tentang direct variation. Okay, the value of y over x square is constant. Hence, k equals to y over x square. Okay, cikgu tunjuk semula. Kalau dalam bentuk relation, variation relation, y varies directly as x square. Tapi kalau kita tulis dalam equation, y equals to k x square. That's why kat situ dia tunjuk k is equals to y over x square. Actually daripada sini kita boleh nampak. Okay. Alright. Kita lukis graph, tengok y against x square, bukan y against x. Sebab sekarang kita nak tengok relation between y and x square. So kita lukis dia punya untuk vertical tu y and untuk horizontal axis x square, bukan x. Okay, kita nak tengok relation between y and x square. Dan kita memang akan dapat, bila dia direct variation, dia akan dapat satu straight line yang pass through origin. Okay. Okay. So kat sini conclusion yang kita boleh buat, variable y varies directly as variable x square. Okay. Alright. In general, nak habis dah. In general, for a direct variation, y varies directly as xn. N ni tak kisah berapa value dia. Okay. Can be written, okay, sama ada dalam bentuk variation relation ataupun bila kita tulis dalam bentuk equation form.
Okay, dan value n tak semestinya kena whole number. Okay, value n boleh jadi fraction. Kenapa value n boleh jadi fraction? Cuba siapa-siapa respon kat cikgu. Contoh cikgu nak tunjuk y varies directly as x power of 1 over 2. X power of 1 over 2 tu menunjukkan apa sebenarnya? Boleh siapa-siapa respon? Square root. Ya, bagus Firdaus. Gayatri, bagus. Tahniah. Okay. So x power of 1 over 2 actually is square root of x. Okay, that's why kat situ value n boleh jadi fraction. Okay. Ya. Okay. The graph of y against x power of n is a straight line. Okay, yang ni mesti straight line dan dia mesti pass through origin. Okay, apa dia origin? Is coordinate dia 0, 0. Okay, dan k is the gradient of the straight line. Tadi cikgu dah explain dalam yang dalam example yang sebelum ni lah. Okay. Okay, kita tengok pada example 2. Okay, dia bagi dalam bentuk situation. Okay, dia dah bagi tables of values. A toy car move from a state of rest. State of rest ni maksudnya dia tak bergerak lah. Daripada dia tak bergerak, kemudian dia bergerak. The distance travel by the toy car y change with the time t. So kat sini ada quantity, distance travel, dia guna y. Changes of time, dia guna t. Okay, these two quantities. Okay. Okay, as shown in the table below. So sekarang ni kita nak tengok time and distance ni apa dia punya relationship. Is it varies directly or not? So caranya, okay, kita tambah satu lagi kolom kat bawah untuk cari y over t. Okay, kemudian okay, ni dia nak minta apa? Determine. Okay, soalan ni minta determine whether y varies directly as t or t square. So kita nak determine whether dia varies directly or not. Kita carilah value y over t. Dan awak akan nampak kat sini, nampak ni y over t dapat value yang sama. Constant. Okay. And then y over t square value dia yang berbeza. Okay, ni value yang berbeza. Okay, so apa conclusion yang kita boleh buat dekat sini? Okay, ini conclusionnya. Okay, y varies directly as t because the value y over t is constant. Hence, y, okay, kita tunjuk dalam bentuk relation tu lah. Dalam dia punya symbol tu, y varies directly as t. Okay, whereas untuk t square, okay, y does not vary directly as t square. Okay, because value yang kita dapat tu not constant. Okay. Okay, untuk example 3 dia nak tunjuk kalau guna graph. Okay, kalau guna graph macam mana kita nak determine whether varies directly or not varies directly. Kalau dalam example A ni kita tengok graph, graph dia tak pass through origin. So, this one, okay, value yang dua ni, x dengan y pada example A ni, 3A ni, not varies directly. Y is not varies directly as x. Okay, untuk example B, kita tengok dia pass through origin. Straight line that pass through origin. So, y varies. Okay, kat sini kena tengok sama. Okay, apa dia punya graph tu, graph tentang apa. Okay, kalau yang kat sini y and x, y against x. So, kita tengok relation between y and x. Sorry. Okay, untuk B, okay, dia punya graph is y and against x square. So kat sini kita tengok relationship dia, y varies directly as x square. Okay. Okay, untuk example 4 dia tunjuk macam mana nak dapatkan value lah. Okay, dia dah bagi two quantities
Kemudian dia nak tahu value kalau contoh kata kat sini, okay, kat sini dia minta express M in terms of N. Maksudnya dia minta awak tulis dalam bentuk equation. Okay, tulis dalam bentuk equation. Nak tulis dalam bentuk equation, mula-mula tulis dulu dalam bentuk relation, variation relation. Kemudian awak tulis dalam bentuk equation yang awak tambah K. Alright, tambah K as the constant. Kemudian cari value K. Macam mana nak cari value K? Substitute the value M and N. Okay, that's why cikgu kata ada kaitan dengan algebraic equation. Okay, awak solve this equation. So akan dapat 6.4 untuk K. Tapi soalan minta express M in terms of N. So awak gantikan semula dan tulis dalam bentuk this equation. Okay. Okay, M in terms of N, so gantikan value K tu. Yang dah dapat, masa awak calculate. Okay. Alright, next example 5. Okay. Example 5 ni dia bagi problem solving. Okay, awak boleh tengok. Okay, cikgu tak akan explain in details because yang ni involve algebraic equation. Okay, just involve algebraic equation. Cuma yang pertama ni step awak kena tahu. Okay, first tulis dalam bentuk relation, kemudian tulis dalam bentuk equation. Alright. Okay, example 6 pun awak boleh go through sendiri. Dan juga example 7 yang tunjuk problem solving. Okay, di sinilah cikgu kata ada kaitan dengan tajuk proportion. Okay, yang awak dah belajar semasa form 1. Form 1. Okay, so awak boleh compare lah sebenarnya benda ni awak dah pernah belajar dalam tajuk proportion. Okay, right. Okay, tapi untuk workings untuk awak buat, untuk latihan awak guna variation. Okay, guna yang variation. Okay, cikgu tak go through dah. Okay, then your exercise self-practice 1.1b. Okay, banyak ke ni? Kalau tak ada respon, cikgu kata semualah buat semua. Banyak ke? Tak banyak? Banyak tu. Banyak. Banyak. Okay. Baru ada suara. Okay. So untuk 1.1b ni, okay. Sekejap nak tengok. Okay, awak buatlah dulu. Question 1, question 2, and then question 3. Oh, macam semua je kena buat ni. Question 4. Question 5. Okay, buat sampai question 5 dulu. Okay, buat question 5 dulu. Okay, untuk problem solving tu, nanti kita akan discuss dalam kelas yang akan datang. Okay, alright. Okay, tu. Okay, cikgu akan share. Cikgu akan share semula link untuk kehadiran. Okay, awak isi link kehadiran ni. Sambil tu cikgu nak awak Allah, hilang pula connection. Sekejap cikgu ada masalah internet kat sini. Awak boleh dengar cikgu tak? Boleh cikgu. Boleh? Sekejap sebab cikgu punya yang satu lagi tu dah hilang connection. Sekejap. Okey, sambil-sambil awak isi dulu kehadiran ya. Okey. Alright. Okey, baik, dah nampak dah. Okey. Okey, awak cuba list out semula apa latihan yang cikgu dah bagi kat awak. Dalam ruangan chat, cuba supaya kod-kod lah kawan tadi ada yang tak dengar apa je latihan yang kita kena buat. Cuba list out. Okay, list out pada ruangan chat.
Lepas tu nak buat di mana? Latihan ni nak buat di mana? Sebab cikgu sejenis yang tak suka, seorang yang tak suka orang banyak tanya benda yang cikgu dah cakap. Okay. Ya. Okay, sekejap cikgu nak, macam biasalah cikgu nak print screen untuk bukti kehadiran ni. Okay, jadi sekejap Okay. Cikgu stop presenting dulu. Okay, cikgu nak, siapa yang boleh turn on kamera, boleh turn on supaya cikgu nampak muka. Bukan turn on awak tunjuk apa langit pula, awak tunjuk ceiling lah, awak tunjuk dekat cikgu dinding lah. Okay, cikgu dah nampak. Ni siapa ni? Syawina, cikgu dah nampak. Salma, cikgu dah nampak. Oh, front camera rosak. Tak apa kalau front camera rosak. Okay. Okay. Siapa lagi cepat? Cikgu nak bukti kehadiran ni. Bukti kehadiran untuk online class. Okay, cikgu dah nampak Razim. Kamera tak ada. Okay, tak apa. Tak ada webcam. Okay, macam-macam masalah awak, siang awak. Okay. Nokia lama. Nokia lama? Okay, sekejap print screen. Ada macam-macam awak ni. Sekejap. Okay, Amira. Cikgu dah nampak Amira. Razim tunjuk buku teks, tunjuk jari ke? Razim ke tu? Okay, sekejap. Okay, Aisyah. Siapa nama atas ni ketua kelas Pak Sain? Cikgu ingat nama ketua kelas je. Apa nama dia? Chan Hiyin. Okay, sekejap tengah print screen. Okay. Cikgu nak awak, cikgu nak sebut tentang Google Classroom. Okay, siapa yang ada masalah untuk login Google Classroom, awak boleh, kalau masalah password, memang kena tanya Cikgu Zamzuri. Okay, kalau masalah password kena tanya Cikgu Zamzuri. Nanti cikgu akan share dalam grup Telegram dan awak tak perlu minta nombor telefon Cikgu Zamzuri, awak just klik pada nama Cikgu Zam tu dan mesej Cikgu Zam. Okay, dan cikgu harap awak jangan mesej waktu malam-malam minta password kat dia, awak waktu siang lah awak mesej Cikgu Zamzuri sebab sekarang ni cikgu tahu Cikgu Zamzuri memang akan banyak dia punya orang duk tanya-tanya sebab sekarang ni masing-masing nak dapatkan Google ID tu, Google ID Google Classroom. Okay, sebenarnya cikgu nak tunjuk siapa yang dah ada dalam Google Classroom. Okay. Okay, Google Classroom. Dalam Google Classroom, 5 sains 1, tadi 12 orang, sekarang dah 14 orang baru masuk ni. 5 sains 1. Okay. Okay, untuk 5 sains 1, siapa yang dah masuk kat sini? Amira, Gayatri. Awak boleh tengok nama awak dah ada ke belum dalam ni. Okay. Ni nama-nama yang dah masuk dalam Google Classroom. Untuk 5 sains 1. Okay. Ada 5 sains 1 ke classes. 5 sains 1. Dah tiba-tiba tambah pula 16 orang. Baru duk buat ni. Okay. 5 sains 2 dah ada 13 orang. Okay, 5 sains 2 dah ada 13 orang. Okay, jadi siapa yang belum masuk, join dalam guna link yang cikgu dah bagi ataupun guna kod. Okay, kat sini nak link kehadiran ya, cikgu check. Okay. Mana dia? Link kehadiran. Okay, cikgu bagi link kehadiran untuk siapa yang tak dapat lagi tadi. Okay, itu link kehadiran. Okay, cikgu nak cakap apa dia? Pasal Google Classroom ni, macam mana awak nak submit awak punya latihan, awak snap
gambar latihan awak yang awak dah ambil. Okey, sama ada awak nak tukar kepada PDF pun tak ada masalah. PDF sebenarnya mudah lagi cikgu nak semak. Okey. Tapi kalau awak tak tahu nak tukar pada PDF, awak tak apa, awak hantar je satu-satu. Contoh cikgu tunjuk untuk kelas 3A5 ni ya. Nanti awak akan nampak cikgu akan bagi bahagian classwork. Okey, siapa yang dah biasa dia tahulah macam mana nak guna Google Classroom ni. Okey. Dalam classwork tu, awak tengok contoh yang ni, pelajar kelas 3A5 ni, yang ni yang cikgu dah mark lah. Ada yang cikgu dah mark, cikgu dah bagi markah. Okey, markah ni sebenarnya untuk rujukan cikgu supaya untuk PBD awak nanti. Okey, so jangan buat maksudnya sambil lewa sahajalah. Okey, ada kaitan dengan PBD. Okey, caranya awak attach, macam Adilah ni dia attach gambar. So cikgu akan tengoklah satu persatu dia punya latihan tu. Okey, ada juga murid yang dia bagi dalam bentuk PDF. Ada tak contoh? Tapi kebanyakannya memang bagi dalam bentuk gambar lah. Yang ni dia bagi Siti Nurfahana ni dia bagi dalam bentuk Word. Okey, dia copy paste gambar-gambar tu, dia paste dalam Word dan dia hantar kat cikgu. Ni edited PDF ni maksudnya yang cikgu dah semak. Okey, alright. So itulah tentang Google Classroom. Okay, jadi cikgu harap awak join Google Classroom supaya awak boleh hantar awak punya latihan. Okay, okay, ada apa-apa soalan sebelum cikgu tamatkan Google Meet ni? Okay, Maha tadi tak nak buka kamera sebab apa? Okay, tak apa. Okay, so itu sahajalah untuk hari ni. Jadi ada masa lagi, sepatutnya awak habis 12.10 ni awak buatlah latihan. Okay, cikgu akan set due date 3 hari. Okay, hari ni hari apa? Hari Rabu. Khamis, Jumaat, Sabtu. Sabtu adalah last untuk awak hantar latihan awak. Okay, melalui Google Classroom. Okay, apa-apa masalah awak boleh rujuk dengan cikgu. Okay, okay, itu sahaja untuk hari ni. Okay, awak boleh untuk left dah untuk Google Meet ni. Okay, terima kasih pada semua yang hadir hari ni. Thank you, cikgu. Okay, sama-sama. Thank you, teacher. Okay, welcome. Thank you, teacher. Yeah, okay, yeah.